Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami kumpulan 5 akan bentang tajuk tindakan haba ke atas garam 6.10. Semua boleh rujuk slide. Cikgu, suara saya putus-putus. Okey je? Okey je. Okay. Yang pertama, kesan haba. Kebanyakan garam terurai apabila dipanaskan melalui perbandingan warna pada garam dan baki yang tertinggal serta gas yang dibebaskan. Kita boleh kenal pasti kation dan anion yang mungkin hadir di dalam garam tersebut. Yang kedua, ujian gas. Anion garam boleh dikenal pasti berdasarkan gas yang dibebaskan. Proses mengenal pasti gas yang boleh dilaksanakan adalah melalui beberapa ujian gas. Kebanyakan garam karbonat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan oksida logam dan gas karbon dioksida. Sebagai contoh, penguraian garam zinc karbonat menghasilkan zinc oksida ZnO dan oksigen dan gas karbon dioksida CO3. Nitrat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan oksida logam, gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Persamaan menunjukkan penguraian terma ke atas garam pelambung nitrat PbNO32. Apabila dipanaskan, Pb2PbNO32 menghasilkan 2PbO plus NO2 plus O2. Hanya sesetengah garam sulfat dan garam klorida berikut boleh diuraikan oleh haba. Contohnya, amonium klorida apabila dia terurai, dia akan menghasilkan gas amonia dan juga gas hidrogen klorida. Manakala zinc sulfat apabila dia terurai, dia akan menghasilkan oksida logam dan gas sulfur trioksida. Dan akhir sekali iaitu perum 3 oksida, perum 2 sulfat, dia akan menghasilkan perum 2 oksida, sulfur dioksida dan gas sulfur trioksida. Okey dah, itu je. Kita sambung 6.11 analisis kualitatif. Okey. Analisis kualitatif untuk mengenal pasti cation dan anion dalam garam. Okey, apa itu analisis kualitatif garam? Analisis kualitatif ni adalah satu teknik untuk mengenal pasti cation dan anion yang hadir. Maksudnya positif ion dan negatif ion yang hadir dalam sesuatu garam dengan menganalisis. Dia analisis apa? Yang pertama, dia analisis sifat fizik dan sifat kimia garam itu. So, analisis ni boleh, bila awak buat analisis kualitatif, awak akan dapat tahu apa jenis garam yang ada, apa jenis positif ion dengan apa jenis negatif ion. Okey, apa yang kita buat? Mula-mula kita akan buat pemerhatian dulu. Pemerhatian terhadap sifat garam dulu, sifat fizik dia. Kita boleh juga buat tindakan haba yang kita belajar semalam. Kalau dia lepaskan karbon dioksida, apa yang berlaku? Dia garam apa? Karbon dioksida, garam karbonat. Kalau nitrogen oksida, dioksida, nitrat, garam nitrat. Kalau amonia, garam amonium. Macam tu. So, hari ni kita akan buat ujian anion dan cation dan akhirnya kita akan buat ujian pengesahan cation. Okey. So, apa pemerhatian? Kita tengok dulu pemerhatian terhadap sifat garam kita. So, pemerhatian terhadap sifat garam seperti warna dan keterlarutan di dalam air. Kita tahu sifat fizik tu apa yang kita boleh lihat dengan mata kita. So, kita boleh tahu kalau kita tengok warna. Contoh kita tengok warna. Dalam larutan ni warna
biru. Warna biru larutan ni. Apa? Rupanya dia ada Cu2+ dalam tu. Ataupun warna hijau. Warna hijau adalah Fe2+. Kalau warna perang, Fe3+. So daripada warna kita dah tahu apa yang ada dekat situ. So kita boleh buat yang pertama melalui pemerhatian lah. So ataupun kita boleh tengok keterlarutan di dalam air. Apa dia larut ke tidak. So kita boleh tahu sama ada dia ion, anion apa dan cation dia apa. So pemerhatian adalah suatu langkah awal yang boleh membantu kita untuk membuat inference terhadap kemungkinan kewujudan cation dan anion apa ada dalam garam itu. Okey, walaupun ujian keterlarutan garam tidak mengesahkan, walaupun keterlarutan garam tu dia tak esahkan ada titik ion yang hadir, tetapi dia dah boleh keluarkan apa je ion yang tak ada. So contohnya garam larutan ini dia larut, so kemungkinan garam karbonat tak ada kat situ lah, macam tu. So itu yang dikatakan dia telah menghadkan kemungkinan jenis ion yang hadir. Okey, sampai sini jelas tak? Jelas. Okey, seterusnya kita pergi tengok. Ini yang cikgu cakap tadi. So kalau kita nampak, kita tengok itu larutan biru, kemungkinan confirm itu adalah larutan kuprum yang mengandungi ion kuprum. Sebab apa? Sebab ion kuprum sahaja yang boleh jadi warna biru. So disebabkan kita tak masuk makmal, cikgu bagi tahu dululah kalau nampak larutan warna biru, confirm larutan tu ada ion kuprum. Kalau dia warna perang pula, confirm dalam tu akan ada ion ferrum 3+. Kalau dia warna hijau, confirm ion ferrum 2+. So ketiga-tiga ni yang paling popular lah, paling tiga ni. Sebab ketiga-tiga ni memang akan nampak warna terus lah. Kalau awak tengok dia memang nampak ketara warna tu ada. So semua garam terlarutkan yang berwarna putih akan menghasilkan larutan garam yang tidak berwarna. Contoh, dekat rumah awak tu ada garam kan? Garam natrium klorida. So garam natrium klorida tu dia warna putih. So bila awak larutkan dalam air, ni garam awak ni awak letak satu sudu garam, awak letak dalam air dan larutan ni akan warna, dia tak ada warna kan? Tidak berwarna, jernih lah. Tidak berwarna. Dan kebanyakan garam kita adalah tidak berwarna. So disebabkan itu kita sukar nak tahu apa yang ada, apa jenis ion yang ada dalam larutan yang tidak berwarna ni. Dan sebab itu juga kita buat analisis kualitatif. Kecuali untuk macam ni kan, untuk macam tiga-tiga ni tadi, kita tengok warna kita dah tahu tu garam apa. Okey, seterusnya kita pergi kepada warna garam dalam bentuk pepejal dan larutan aqueous. Okey, tadi macam kita tahu, kalau Fe2+, ion ferrum 2+, dia memang dalam bentuk pepejal pewarna hijau, larutan pewarna hijau juga. Kalau Fe3+, bentuk pepejal perang, sama dalam larutan pun dia akan warna perang juga. Manakala ion kuprum dia warna biru dan larutan pun dia akan warna biru. So sebab tu senang sangat nak cam ketiga-tiga larutan ni. Kecuali untuk kuprum klorida. Kuprum ada kuprum dalam bentuk pepejal warna hijau. Tapi bila awak jadikan larutan, dia akan tukar jadi warna biru. Sama juga kuprum karbonat, asalnya warna hijau. Tapi bila kita buat larutan, dia tak larut pula. Sebab apa? Sebab ni, karbonat kan, garam karbonat semua tak larut dalam air. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Tak ada orang ke dalam kelas cikgu ni?
Kecuali ha? Apa Alif? Anak-anak. Betul, anak. Apa anak tu? Natrium. Betul, natrium. Lepas tu? Natrium, kalium, Lagi satu? amonium. Bagus Alif. Amonium, natrium dengan kalium. So, yang ni sahaja yang gabung dengan kuprum, dia akan larut. Jadi, kuprum ni dia tak larut lah. Kuprum karbonat dia tak larut. Okey, seterusnya kita tengok. Ni warna hijau kan? So, kita tengok. Dia warna hijau. Ada dua je kemungkinan dia warna hijau. Sama ada dia kuprum klorida atau kuprum karbonat. Okey, sebab tu kita teruskan lagi kita punya eksperimen. Kita larutkan dalam air. Kalau kita larutkan dalam air, dia tak larut. So, confirm dia adalah kuprum karbonat. Okey. Tapi bila kita larut dalam air, dia larut. Ada satu lagi warna hijau Sorry, silap. Ada satu lagi yang ada kehadiran Fe2+. Okey. So, kalau dia larut, warna hijau tu dia larut. So, kemungkinan dia adalah garam Fe2+. Kemudian, bila awak larut air, dia tukar jadi warna biru pula. So, kemungkinan dia adalah garam CuCl2. Jelas tak? Jelas, cikgu. Ada soalan nak tanya sampai sekarang ni? Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey, kita tengok pula tindakan haba ke atas garam dan ujian gas. Okey, gas yang terbebas semasa garam terurai oleh haba boleh dikenal pasti melalui warna, bau, kesan ke atas kertas limus lembap atau yang terbaik melalui ujian gas. Berdasarkan warna baki pemanasan dan gas yang dikenal pasti, kita boleh membuat inference ke atas ion yang mungkin hadir di dalam garam. Okey? Contoh bila awak panaskan, baki pemanasan dia warna hitam. So, kalau dia warna hitam, tadi kan kita tahu kuprum tu dalam keadaan pepejal dia warna biru. Kalau dalam keadaan larutan, kemungkinan dia biru atau hijau. Tapi sekarang ni, kita bakar pula dia. So, bila kita bakar, dia jadi warna hitam. Asalnya tadi, kat sini dia warna hijau. Macam mana tulis? Dia warna hijau. Tapi bila awak bakar, awak bagi haba kat dia, dia jadi tukar warna hitam. Jadi bila dia warna hitam, automatik kita tahu itu adalah ion kuprum 2+. Kalau dia warna perang, paling senang nak ingat Fe3+ ni lah. Dia pepejal perang. Dia larutan pun perang. Dia bakar pun perang. So, paling senang nak nampak lah. Okay. Zinc hari tu kita dah belajar kan. Zinc kalau dia panas, dia warna kuning. Kalau dia sejuk, dia warna putih. Okay. Kalau plumbum pula, kalau dia panas, dia perang. Kalau dia sejuk, dia warna kuning. Okay. Itu adalah kesan tindakan haba lah. Jadi apa yang ada dalam buku teks ni, apa yang dia bagi tahu dalam buku teks ni selalu akan keluar exam. Jadi awak kena ingatlah dia punya warna sebab kita tak buat eksperimen kan. Jadi agak sukar untuk ingat. Tapi awak kan budak-budak semada, budak-budak hebat, budak-budak hafizah. Ingat tu dekat awak tu memang kacang gila lah. Kalau kat cikgu ya susah. Kat korang kacang gila hafal-hafal ni. Betul tak? Dah senyap pula. InsyaAllah, cikgu. Okey, kita teruskan Okey, kita tengok pula gas yang terhasil. Hari tu cikgu ulang balik sikit yang kita belajar semalam. Senang je nak tengok. Karbonat dia CO3. Confirm dia akan hasilkan CO2.
Nampak kan? Sebab dia ada CC. Confirm lah CO2 tu datang daripada garam karbonat. So sekarang kita nak tengok apa ujian yang kita buat terhadap gas itu. So kalau gas yang terhasil ini mengeruhkan air kapur, jadi kita tahu yang mengeruhkan air kapur ni hanya karbon dioksida. So kita tahu dia adalah datang daripada garam karbonat. Okey, manakala kita tengok garam nitrat, nitrat ni apa? NO3 kan? So confirm lah dia akan ada NO2. So ni N ini pun akan ada N jugalah. Dan dia akan hasilkan O2 sekali lah. Jadi ujian yang kita jalankan, dia kata gas itu berwarna perang dan bersifat asid. Itu datang daripada siapa? Datang daripada nitrogen oksida. So kalau dia warna perang dan bersifat asid, automatik tahulah itu adalah garam nitrat. Seterusnya garam amonium. Amonium ni adalah NH4+ kan. So akan hasil, dia ada N dengan H kan. Confirm lah dia akan ada garam gas apa? Gas NH3. Ada N ada H kan. Janganlah awak amonium tiba-tiba awak kata yang hasil dia adalah NO2. Confirm lah tak hasil NO2 sebab tak ada oksigen kan dekat sini. Jelas tak? So confirm akan ada NH3. So NH3 ni dia bau macam kencing kucing. So kencing kucing tu memang akan ada gas amonia terbebas sekali. So dia berbau sengit dan dia bersifat alkali. Sebab tu kita rasa macam kalau lah siapa ada kucing dekat rumah kan. So kucing awak kencing kan, kita tak perasan. So kita lalu dekat situ, dia macam ada lekit sikit. So dia bersifat alkali lah. Alkali kan lekit juga. So seterusnya garam nitrat atau Ag2CO3. Kenapa pula? Oh ya, garam nitrat atau Ag2CO3. Dia menyalakan kayu uji berbara. Okey, soalan cikgu, apa gas yang menyalakan kayu uji berbara? Oksigen. Bagus, oksigen. Betul tak garam nitrat dihasilkan NO2 tambah O2. So O2 ni yang menyalakan kayu uji berbara tu. Sama juga dengan Ag2CO3. CO3 ni kan akan hasilkan dia akan hasilkan O2 sekali lah untuk sini. So dia akan hasilkan CO2 dengan O2 sekali. So bila terhasilnya oksigen ni, dia akan dapat menyalakan kayu uji berbara. Sampai sini jelas? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan Okey, kita tengok contoh kat sini. Analisis kualitatif berdasarkan tindakan haba ke atas garam X dan ujian garam. Okey, katakanlah kita ada garam X, dia warna putih. Oh, confirm dah kita tahu. Warna putih confirm bukan Fe2+, bukan Fe3+, bukan Cu2+. Sebab Fe2+ warna hijau, Fe3+ warna perang, Cu2+ warna biru atau hijau. So confirm dia warna putih kat sini kan. Bukanlah ketiga-tiga ion tersebut. Okey, so dah terkeluar daripada situ. Kemudian dia kata apa? Pepejal putih tak larut dalam air. Okey, bila tak larut dalam air, confirm bukan Na+, K+, NH4+. Confirm bukan. Sebab apa? Sebab dia memang larut dalam air. So sekarang dia kata tak larut. So ketiga-tiga ni pun tak ada kaitan. Dan tak semestinya dan semestinya garam ini adalah yang tak terlarutkan, iaitu cikgu ulang balik. Cikgu memang akan ulang sentiasa bagi awak korang ingat. Cikgu ulang balik kita punya ni. Garam nitrat semua larut. Garam, alah kecil benar pula. Sekejap.
Garam nitrat semua larut. Na plus K NH4 plus K plus. Ni semua larut. Yang tak larut siapa? Klorida. Klorida Cl minus. Siapa? Siapa ingat? Siapa tak larut dalam klorida? Baca. Bukan baca. Bukan. Apa? Pah. Pah apa pah? Pah apa? Argentum. P dulu. P. Plumbum. Plumbum. Argentum. Mercury. Okey, satu lagi. Semua larut kecuali sulfat semua larut kecuali siapa? Baca. Bacap. Siapa bacap tu? Barium, kalsium, satu lagi? Plumbum. Plumbum. Bagus. Plumbum betul. Satu lagi? Garam karbonat semua tak larut kecuali anak. Okey, jadi antara yang tak larut tu ni lah kemungkinan Ada banyak kemungkinan kat sini. Okey, seterusnya. Dia kata baki berwarna putih semasa panas dan selepas disejukkan. So, tak mungkin ini. Sebab apa? Zinc ni waktu panas dia warna kuning. Bila sejuk dia warna putih. Manakala ferrum 2 plus warna hijau, ferrum 3 plus warna perang, Pb2 plus warna apa lupa tak? Pb2 plus warna apa tapi dia ada warna lah, cikgu terlupa pula. Kuprum dia warna hitam kan, kalau panas dia warna hitam, kalau sejuk dia balik warna biru. Okey, seterusnya kita tengok kat sini, gas tidak berwarna. Siapa gas semua? Ada gas tak berwarna. Kecuali ada satu gas berwarna. Apa yang berwarna tu? Siapa ingat? Apa yang berwarna? Air. Gas apa yang berwarna? NO2 kan? Warna apa? Perang. So maknanya bukan NO2 lah. Dan dia kata kat sini apa? Dialirkan ke air kapur dan air kapur menjadi keruh. Apa gas tu? Karbon dioksida. Betul, karbon dioksida. So kemungkinan yang ion CO3 tu minus tu confirm kita akan dapat lah. Sebab CO3 ni datang daripada karbonat. Tapi kita tak tahu cation dia apa. Jelas tak? Maknanya kita punya analisis kualitatif kita ni tak dapat dihabiskan lagi. Sebab cation kita tak tahu. Jadi kita tak tahu garam yang sebenarnya apa dekat situ. Kita cuma tahu dia adalah sejenis garam karbonat. Dia ni adalah sejenis garam karbonat. Sampai sini jelas tak? Sampai sini jelas? Ada soalan nak tanya? Jelas cikgu. Okey, cikgu teruskan. Okey, sebab tu kita ni garam yang sama ke? Oh, ni X, ini Y pula. Kita tengok garam Y pula Garam Y, dia kata garam Y warna putih. Sama macam tadilah, kita tak confirm bukan Fe2+, bukan Fe3+, bukan Cu2+. Ini confirm bukan dia lah. Dan dia membentuk larutan tidak berwarna. So, kemungkinan garam Y adalah garam terlarutkan. Tu paling banyak sekali kita tak tahu dia apa. Dan dia kata berwarna putih semasa panas dan selepas disujukkan. Pun tak mungkin kelima-lima ion ini. Dan dia kata ada gas perang, gas tidak berwarna. Dan diuji dengan kayu uji berbara, dia jadi kayu uji berbara menyala. Apa itu gas perang tu? Gas apa tadi?
Baru je cikgu Kira- terang. Apa? Gas NO3. Bukan NO3. Nitrogen apa? Oksigen. Nitrogen O2. dioksida. Ni sebelah sini oksigen. Oksigen kat sini betul. Sebab dia boleh buat kat uji terbara. So kat sini adalah gas peram tu adalah nitrogen dioksida. Nama dia dioksida sebab ada dua kan oksigen kat situ. So nitrogen dioksida. So kemungkinan garam ni adalah garam apa? Nitrat. Sebab nitrat je yang boleh hasilkan NO2 dengan O2. Sampai sini jelas tak? Jelas cikgu. Okey, cikgu teruskan. Ion karbonat CO3 2-, ion sulfat SO4 2-, ion klorida, ion nitrat. So ini adalah jenis-jenis anion. So kita boleh buat ujian anion pula. So kita dah selesai tadi pemerhatian, dah buat. Lepas tu kita dah buat kesan haba dia pula. Sekarang kita nak tengok pula ujian anion. Okey, setengah anion boleh dikenal pasti daripada gas yang terbebas apabila garam terurai oleh haba. Namun, identiti anion dalam suatu garam masih perlu dikenal pasti melalui ujian anion. So tak semestinya melalui kesan haba tadi kita dah tahu dah. Oh, itu confirm dia punya gas. Jadi kita akan buat ujian anion pula. So ada 3 jenis ujian anion. Cikgu nak ringkaskan dekat sini. Okey. Cara nak hafal senang je. Kita buat segitiga. Lepas tu kita buat 5 kolom. 5 row baris. Kemudian dari sini kita buat garis macam ni. Alah, tak cantik pula. Sekejap. Silap. Sini. Okey. So apa yang kita nak letak kat tengah-tengah? Saya nak chemistry. Saya cemerlang. Okey, so apa S kat bawah ni? S kat bawah ni adalah SO4 2-. N ini adalah NO3-. C adalah Cl-. S adalah apa lagi? Satu lagi apa? Oh, tak ada. Saya nak chemistry, saya cemerlang. Sulfat dah ada. Oh, tak adalah ni. Silap. So kat sini saya nak chemistry, saya cemerlang. Kat sini adalah CO3 2-. Okay. So kat sini kita ada apa? Kita ada Fab. Stand untuk apa? Fab ni Fe 2+, ni Ag+, ni Ba 2+. Sebelah sini kita ada hash. Okey. So ini segitiga piramid yang awak perlu hafal, yang mudah nak hafal Okey, sekarang macam mana kita nak tahu Cl macam mana kita nak tahu Cl? Okey, Cl kita buat macam mana? Kita gabungkan dia dengan AgCl. Sorry. Silap pula. Sekejap Okay, cikgu ulang balik tersilap ni Sorry. Silap. Okay, cikgu ulang balik. Kita buat segitiga. Ada 5 baris. Ada 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dari sini daripada gariskan ketiga macam ni. So
So kita nak saya nak chemistry saya cemerlang. So kita ada SO4 2 minus, NO3 minus, Cl minus, SO4 2 minus, CO3 2 minus. Okey, so kita boleh guna kat sini Fab. Fab tu apa? Fe2 plus, Ag plus, Ba2 plus. Kat sini hash. Okey. So benda pertama kita nak buat contoh, kita nak uji SO4. So apa yang kita boleh buat, kita akan uji dia dengan yang pertama, kita akan uji dia dengan, kita nak uji SO4 BaCl tambah dengan HCl. Sama seperti ni, BaCl tambah dengan HCl. Kalau kita nak uji Cl, so kita akan buat tindak balas asid nitrik dengan argentum nitrat. Samalah ni, asid nitrik dengan argentum nitrat. Kemudian kita nak uji nitrat. Macam mana nak uji nitrat? Kita kena guna bahan apa? Kena guna bahan, mula-mula kita kena guna asid sulfurik cair. Kemudian kita tambah ferrum sulfat pekat. Kemudian ferrum sulfat, dia tak ada cair pekat. Cair pekat ni dekat asid je. Kemudian akhir sekali kita akan tambah lagi dengan asid sulfurik pekat. Inilah. Macam itulah cara kita nak uji ujian anion. Kaedah ni paling senang lah untuk hafal. Okey, kemudian CO3. Nampak tak dekat CO3 ni macam mana nak uji CO3? Dekat CO3 ni ada segitiga. Segitiga ni adalah simbol bagi pemanasan. Pemanasan dalam kimia, kan? Macam kita buat persamaan, contohnya CO3. So kita buat arah panah, kita buat segitiga. So segitiga ni adalah bermaksud pemanasan lah. So dia akan hasilkan CuO tambah CO2. So CO2 ni yang akan mengeruhkan air kapur. Jelas tak? Macam mana cara nak hafal benda ni? Boleh kita buat semula? Korang ada ke tidak ni? Ke korang tengah salin? Ada cikgu. Faham tak? Ke nak cikgu ulang semula? Ulang balik cikgu. Okay, cikgu ulang balik Okay, cikgu ulang balik. Padam dah ni semua. Okay. Okay, segi kita buat piramid. Piramid kita ni kita nak letak berapa baris? 5. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sekarang cikgu nak buat garisan cikgu dulu. Kolom cikgu tu, cikgu nak buat barisan yang keberapa? 2. Dari kedua tu ke bawah, kan? Okey, bagus. Lepas tu apa cikgu nak letak kat tengah-tengah? Saya nak chemistry saya cemerlang. Saya nak chemistry saya cemerlang. Okey, kat bawah sekali tu apa? Ion apa? SO4 2 minus. Bagus. Lepas tu atas dia? NO3. NO3 apa? Minus. Lepas tu atas dia? Cl minus. Cl minus. Atas lagi? SO4 2 minus. SO4 2 minus. Atas lagi? SO3 2 minus. CO3. CO3 2 minus. CO3 2 minus. Okey, bagus. Sebelah sini, sebelah kanan cikgu nak letak apa? Fab. Fab.
Apa Feb ni? F ni apa? Fe2 minus. Fe2 plus. A ni apa? Ag plus. Ag plus. B ni apa? Ba2 plus. Ba2 plus. Okey, lepas tu sebelah dia kita ada apa? H. Kat bawah ni memang ada 2 H. Okey, so kalau kita tengok sini, macam mana kalau kita nak buat ujian sulfat, kita nak tahu betul tak ada ion sulfat kat situ. Apa kita buat? Kita tambah BaCl dengan HCl. Sama macam ni. Kita nak tahu SO4. So kita akan tambah BaCl dengan HCl. Seterusnya, kalau kita nak tahu kehadiran ion klorida, kita akan tambah apa? Asid nitrik dengan argentum nitrat. Kita nak klorida, kita akan tambah asid nitrik dengan argentum nitrat. Kemudian, kita nak uji ada tak hadirnya NO3 minus, iaitu garam nitrat. Jadi apa kita buat? Mula-mula kita tambah asid sulfurik cair. Yang kedua, ferrum sulfat. Kemudian last sekali, asid sulfurik pekat. Last sekali kat atas ni, kita nak tahu ada tak kehadiran garam karbonat. So, ada kehadiran karbonat, kita kena buat apa? Segitiga ni macam apa? Macam apa segitiga tu? Bakar. Bakar, betul. So, bila awak bakarkan karbonat, awak akan dapat apa? Akan hasilkan apa? CO2. CO2. So, bila CO2 ni kita boleh uji menggunakan apa? Air kapur. Air kapur. So, apa yang terjadi kepada air kapur? Keruh. Bagus. So, mengeruhkan air kapur. So, kita tahu akan ada CO2 lah. Okey, jelas tak? Jelas. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan kat sini. Okey, dalam ujian ion klorida, Cl-, ion argentum, Ag+, berfungsi untuk mengesan. Kan dekat sini tadi kan? Ingat tadi kan Cl, nak uji Cl-, kita akan uji dia menggunakan AgCl tambah dengan HNO3. So, dia tengah cerita pasal benda tu lah. Dia kata kat sini, dalam ujian ion klorida, ion argentum Ag+ ni berfungsi untuk mengesan kehadiran ion klorida ni. Jika ion klorida hadir, maka mendakan putih argentum klorida AgCl akan terbentuk. Namun, ion karbonat juga memberi pemerhatian yang sama apabila bertindak balas dengan ion argentum kerana menghasilkan mendakan putih. So, AgCl warna putih, Ag2CO3 pun warna putih. Oleh itu, sebab tu kita tambah HNO3 ni. Bila HNO3 ni berlebihan, perlu ditambah sebelum penambahan argentum nitrat. Sekiranya pembuakan berlaku, maka ion karbonat disahkan hadir. Namun jika tiada pembuakan, pembentukan mendakan putih mengesahkan kehadiran ion klorida. So kat sini dia macam pening lah sebab kita tak ada eksperimen kan. Jadi cikgu akan teruskan dulu. Ini yang dikatakan dekat situ lah. Yang dikata kat sini, kalau karbonat ni kita boleh guna asid cair. So, bila pembuakan berlaku, ni dia cakap tadi, yang ayat tadi tu, bila pembuakan berlaku, kemungkinan ion karbonat hadir. So, karbonat ni bukan sahaja kita boleh buat pembakaran, malah kita boleh uji menggunakan asid cair. Contoh asid cair kita ada HNO3. So, bila awak tambah HNO3 ni, ada berlaku pembuakan, jadi
kita dah tahu ion karbonat tu hadir. Untuk yang ni semua sekali kat sini, kalau Cl, nak uji Cl, kita ada Ag tadi, betul tak? So, kenapa mendakan putih ni terbentuk? Sebab dia akan hasilkan AgCl ni. Betul tak? AgCl tu tak larut, kan? Kita tahu kita daripada PAH chloride. So, Ag gabung dengan Cl. So, Ag gabung dengan Cl, dia akan jadi garam tak larut. Sebab tu dia berlaku pemerhatiannya mendakkan putih. Sama juga macam ni. Sulfat dia gabung dengan Ba dekat sini. So dia akan jadi bacap, kan? Bacap sulfat. So Ca gabung dengan Ca pula. Ba gabung dengan sulfat. Kita akan dapat suatu garam yang tak larut. Sebab tu dekat sini mendakkan putih terbentuk. Sama juga dekat sini, kita nak uji nitrat, kita ada tambah dengan ni tak ada, ni kat sini ni tak ada. Ni memang kena tengok dekat eksperimen baru kita boleh nampak cincin perang tu yang terbentuk. Memang akan nampak cincin perang. Kalau lepas cikgu dah buat eksperimen, memang nampak cincin perang tu terbentuk. So, ini adalah antara pemerhatian dengan inference. So, pemerhatian tu apa yang nampak ketika itu, dan inference apa yang hadir. Sampai sini jelas? Jelas tu. Okey. Okey, ujian kat Nayon ni cikgu hold dulu. So, cikgu nak buat sikit ni lah. Cikgu nak buat sikit ni. Ujian dekat awak. Okey, pergi dekat cikgu punya my view board. Sekarang cikgu nak awak banner awak punya. Awak banner awak punya piramid yang cikgu cerita tu. Okey, cikgu nak awak hantar sehingga pukul 12 Lepas ni ada kelas tak? Okey, Fikri dah hantar. Cuma kat sini bagus ada ion. Tiba-tiba kat sini tak ada ion pula. Okey, tak apa. Tapi keseluruhan betul. Bagus, Fikri. Kat sini cikgu tambah sikit. Tu minus. CO3. Ada salah lah, Zikri. Kat sini bukan CO3. Kat sini Cl minus lah. So, 4 tu minus. Okay, lain? Lagi nak hantar? Okay, kita tengok Syah punya. Okay, bagus. Okay, bagus. Tepat semuanya. Okay, Izzah pun dah hantar. Kita tengok Izzah punya. CO2, CO3 minus, SO4 2 minus, Cl minus, NO3, SO4 2 minus, Ba2 plus, Ag2 plus, Fe2 plus. Okay, bagus. Bagus, Izzah. Okay, tang sekali serentak. Okay, sekejap cikgu tanda. Bagus. Okey, bagus. Tinggal satu lagi tertinggal sini. H tak ada. Izzah ada tak? Izzah ada, Syah ada, Zikri ada. Okey. Okey, bagus semua. Terima kasih.